nak maklumkan ada 2 assessment yang kita belum buat lagi. Yang pertama ialah ujian 1 dijadualkan untuk dibuat esok. Jadi ada bantahan ke tak ada bantahan? Kalau ada bantahan, mungkin awak ada kekangan, boleh beritahu saya sebelum kita lancar. Sebab nanti kalau kita dah lancar, dah buat, nanti tiba-tiba pula cakap masalah dia apa kena banjir lah pula, jadi tak syok lah macam tu. Jadi saya pula nak kena buat soalan, susah tak buat soalan? Buat soalan untuk dia je, tak boleh lah. So, sebab tu saya nak minta respon daripada awak. Boleh buat ke tak boleh buat? Esok. Ujian 1. Pukul berapa Encik? Saya bagi 1 hari lah. Saya bagi 1 hari. Esok Boleh sampai Encik. boleh. Okey. Yang orang lain? Boleh ya? Boleh Cik. Kalau tak boleh, cakap awal-awal. Cik, bila cik? Bila cik? Esok. Saya bagi 1 hari sampai lusa. Boleh ya? Boleh lah. Lepas tu kita ada assignment juga. Assignment tu saya bagi 1 minggu. Question by group lah assignment, tapi hantar by individu. Assignment tu dia buat by group. By individu. Inilah kita tengok balik. Okay. Yang risau PB ni benda yang saya boleh tolong. PB ni tak faham saya boleh ajar. Kecuali lah Pak tak boleh buat apa lah. Pak ni kan. Tapi kalau benda PB ni saya boleh tolong lah. Dan awak jangan risau. Okey, semua tengok boleh rujuk nota masing-masing. Chapter 5. Chapter 5 hari itu kita dah masuk type of jump. Okay, type of jump. Dan kita pergi kepada expression of hydraulic jump. Okay, saya akan share screen dulu. Okay, boleh nampak kan semua? Nampak Encik. Okay. Nampak Cik. Nampak Tuan. Okay, expression of hydraulic jump. Okay, dalam hydraulic jump ada beberapa assumption yang mana kita buat dia. Sebelum formula-formula itu diwujudkan, ada beberapa assumption lah. Maknanya dia kena memenuhi assumption itu. Sebelum kita guna formula yang saya bagi pada awak, minggu lepas kan banyak-banyak formula. Ada berpuluh-puluh formula. So inilah dia punya anggapan dia, tanggapan. Barulah kita boleh guna formula itu. Kita tak boleh ambil kira semua faktor. So tanggapan ini sebenarnya adalah pengecualian pada beberapa unsur. Okey, di antaranya ialah dia beranggapan bahawa aliran ini adalah uniform. Kan, walaupun sebenarnya non uniform, jadi kata sini uniform. Dan agihan tekanan dia
kan, terbagi kepada dia punya agihan tekanan dia bahagikan kepada dua keadaan, iaitu sebelum dan selepas berlaku lompatan. Okey, tengok ni dia kata kat sini the flow is uniform walaupun dalam subjek non-uniform. Okey, so yang kedua ialah kehilangan yang disebabkan oleh geseran pada permukaan pada dasar sebenarnya. Kita panggil dasar lah, dia tulis ni surface of the bed. Sebenarnya pada dasar. Kehilangan disebabkan oleh geseran pada dasar saluran adalah kecil dan diabaikan. Maka diabaikan dia kata. Okey, so dia kata diabaikan. Kehilangan yang berlaku di sini sebenarnya adalah kehilangan kan. Mana-mana saluran ada kehilangan. Jadi kalau nak cerita pasal kehilangan, terpaksa pula cerita pasal meaning, betul tak? Meaning dan juga Chesy. Tak boleh cerita Bernoulli sebab Bernoulli dalam pipe lah. Kena faham ke Bernoulli dalam pipe. So, meaning dan Chesy pula dia akan cerita tentang kehilangan. Okay. Kalau awak nak order longkang, awak nak beli longkang yang ready mix punya. Apabila awak nak order longkang, maka awak akan minta berapa dia punya perkali Chesy dan perkali meaning dia, betul tak? Kalau awak nak order pipe, awak akan minta perkali kekasaran pipe. Sebab nak guna dalam formula Bernoulli, iaitu nilai N tu awak minta dengan supplier. Dalam longkang, awak minta nilai R, ada setengah pakai N, kali meaning dan juga C kali Chesy. Kena ingat tu lah, jangan tersilap pula. Nanti nak kerja nanti awak sebagai site supervisor, project manager suruh awak order longkang. Awak kata, site supervisor kata, okey order longkang macam dalam drawing, awak pun order lah. Kan? Minta dengan supplier berapa dia punya. Kalau awak sebut N tu, okey lah. Kan? Supplier kata, kali meaning lah. Sebab N atau R dia pakai. So, minta nilai C kali Chesy. Okey lah kan? So, awak kena tahulah. Cuba sedikit. Sebab benda ni implement dia ialah dekat site. Okay, benda ni. Yang ketiga, dia kata kali minta lah. Kenapa yang tadi? Jadi susah kita nak buat pengiraan. Banyak benda nak kena. Maaf cik, suara cik tersekat. Hello cik.
Maaf Encik, kami tak dengar Encik. Encik, mic Encik tutup. Okey, dengar ke tak dengar? Cuba respon. Dengar Encik. Okey. Dia kena keluar dulu. Sekarang boleh dengar. Okey. Oh, memang masalah server baru masuk mesej. Awak cakap maaf cik, kami tak dengar suara cik. Tadi tak masuk mesej ni. Okey. Masalah server ni. Masalah internet lah. Tadi buat apa dah bukan masalah komputer saya. Saya dah hantar komputer pergi ICT tau, repair minggu lepas. Ada satu kelas saya tak buat. Saya tak ingat kelas mana satu. Saya hantar ke ICT. Dia kata okey, semua dah okey. Jadi masalah server lah ni. Okey, tak apalah. Kena mengajar juga masalah server pun. Mengajar. Tak, saya malah nak cancel kelas sebab jadi macam malam. Malam saya cancel kelas, saya tak tahu nak buat apa. Kan. Malam tak apalah, mungkin ada masalah banjir. Kalau awak tak ada, saya tak ada terima aduan. Kata ada yang terkesan. Sebab tu saya buat kelas juga. Masalah server kita tak boleh buat apa lah. Memang kita kena harmoni juga. Tapi tak apa, sebab benda ni rekod. Rekod biasa tak ada masalah. Okey. Okey, kita sambung. Okey, ini dia hydraulic jam. So, ini adalah daripada tanggapan, 3 tanggapan yang kita buat. Okey. Okey, seterusnya Y ini ialah merujuk kepada ketinggian. Y1 ialah ketinggian sebelum lompatan. Y1. Y2 ialah ketinggian selepas lompatan. V1, awak kena ingat 1 ni sebelum. 2 ni selepas. So kita boleh pakai sebelum selepas, kita boleh pakai hulu dan hilir, kita boleh pakai downstream upstream. So apa saja awak nak pakai bolehlah. AB pun boleh juga. A, BA, BB pun boleh juga. So V ni ialah halaju sebelum lompatan. Ini adalah halaju selepas lompatan. Ini ialah ketinggian air daripada datum ke dasar, ke permukaan air. Ketinggian air ke permukaan air daripada datum sebelum lompatan, yang ini ialah selepas lompatan. Ini adalah luas. Luas keratan sebelum lompatan, ini adalah luas keratan selepas lompatan. Okey, seterusnya
Depth of hydraulic jump. Ini semua macam dah ajar. Ajar. Okey. So ini adalah tinggi lompatan. Tinggi lompatan. Ini adalah kehilangan tenaga yang disebabkan oleh lompatan. Ini formula dia. Dah ajar semua ni. Dan ini ialah formula lompatan, iaitu formula di antara Y1 dan Y2 atau Y2 Y1, formula yang sama, cuma kita kena tengok apa nilai yang diberi. Kadang-kadang dia bagi nombor fruit selepas lompatan, so formula ni lah awak pakai. Kalau dia bagi nombor fruit sebelum lompatan, formula ni lah yang awak pakai. So awak kena pilih lah formula mana. Dia formula yang sama je. So keluar jawapan pun sama. So just formula mana yang kita nak pakai depend kepada apa maklumat yang diberi kepada kita. Okey. Dan ini adalah formula fruit ni. FE2, FE2. Yang ni FE1, FE1 yang ni ya. So kalau FE2, velocity juga ialah 2, Y juga 2. Kalau FE1, velocity dia 1, Y dia juga 1. Okey. Ini adalah formula umum bagi nombor fruit. Okey. Formula umum. Q adalah kadar alih yang biasa kita pakai daripada zaman awak form 5 lagi, belajar kadar alih awak pakai Q sama dengan AV. Dan apabila awak masuk ke politeknik buat diploma, awak jumpalah kadar alih per unit lebar. Termasuk subjek fluid mekanik, hidrolik pun jumpa lagi kali, ini formula dia. Dan untuk power loss, kehilangan kuasa, ini formula kehilangan kuasa, iaitu rho darab G darab Q darab EL. EL ni apa? EL ni ialah kehilangan energy loss. Kehilangan tenaga disebabkan oleh lompatan. Ini formula dia, EL. So, ini adalah semuanya adalah formula. Length of hydraulic jump, iaitu panjang lompatan. Ini juga mempengaruhi ya. Panjang lompatan, ini dia. Jarak daripada sini ke sini ni adalah panjang lompatan. Kita belajar tentang lompatan apa semua kan. Non-uniform flow kita belajar, tiba-tiba berlaku banjir dekat Kuala Lumpur. Kan? Awak tengok banjir dekat Selangor. Dia punya banjir dia tu, aliran dia laju kan. Aliran dia laju. Dia, apa yang berlaku di Selangor ni sebenarnya dia di luar jangkaan. Kan? Pada awalnya kita menjangkakan di Kelantan, Terengganu dan Pahang dan juga bahagian timur Johor. Bahagian Mersing mungkin akan terkena lah disebabkan oleh angin monsun daripada Laut Cina Selatan. Dia panggil lekuk tropika kan. So rupa-rupanya kalau awak tengok gambar rajah lekuk tropika tu, dia daripada sana dia menuju ke Selat Melaka. Itu satulah. Tetapi apa yang berlaku ialah hujan awan ni biasanya dia akan tertahan di kawasan yang tinggi. Contohnya kalau awak tengok negara kita ni, di tengah-tengah dia tu ada macam tulang. Tulang belakang negara kita tu adalah Banjaran Titiwangsa. So bila hujan di sana lebat, lepas tu kalau awak tengok kadar hujan, sebenarnya di tempat-tempat ni tak lebat sangat, betul tak? Lebatlah pada hari Sabtu tu lebat lah. Jumaat lebat kan. Macam malam. Pukul 5 dah macam malam. Saya dekat poli ni. Penting. Dah macam maghrib dah pukul 5. Tengok hujan baru pukul 5. Hari Jumaat. Hari Sabtu tak hujan sangat lah. Hujan sikit-sikit. Tetapi hujan lebat 50 mm ni banyakkannya berlaku di kawasan Banjaran. Air daripada sana lah yang mengalir. Akhirnya sebab kawasan Banjaran ni dia adalah kawasan catchment area yang masuk ke kawasan-kawasan sungai dan juga empangan, betul tak? Sehingga empangan dah tak tertahan, menyebabkan kerajaan terpaksa buka 2 empangan. Awak tengok. Malam tu wujud
perbincangan netizen. Kenapa kerajaan nak buka empangan? Kenapa nak buka empangan? Betul tak? Kita dah belajar, kita dah tahu kenapa kerajaan perlu buka empangan. Sebabnya hak tekanan yang ada pada empangan itulah. Dia tak boleh lebih, nanti empangan itu pecah. Kalau pecah dia akan pecah di bawah, dia tak pecah ke atas. Kalau pecah ke bawah habis. Kan? Lagi itu keadaan dia. So dia terpaksa buka daripada peringkat ke peringkat. Bukan buka sekali agung, tapi buka peringkat ke peringkat. Okey. So itu yang berlakulah di kawasan Lembah Kelang. Benda yang tak boleh nak dielakkan. Kena pula masa tu, malam tu berlaku air pasang besar. Kan? Jadi memburukkan lagi keadaan. So itu yang berlaku. Hingga hari ini ada kawasan-kawasan rendah. Kan? Yang kita pun dah bincang tentang kawasan-kawasan rendah. Semua kan? Kawasan-kawasan rendah, ada lagi kawasan yang air belum surut sepenuhnya. Dia panggil banjir termenung kan. Itu kawasan rendah. Kawasan-kawasan tinggi banjir sekejap je. Apa yang kita belajar, akhirnya awak boleh tengok apa yang berlaku. Bencana alam berlaku ni adalah sesuatu yang di luar kawalan jangkaan kita, betul tak? Pakar macam mana pun dia tak boleh jangka secara exactly, secara accurate tak boleh. Kan? Kadang-kadang dia jangka nak ni hujan lebat ni, tiba-tiba satu hari panas. Sebab bukan kita yang kawal bumi ni. Bumi ni dia ada pengawal dia. Kan? Kalau awak tengok keadaan sama juga dengan satu kawasan monsun, kawasan taufan yang kena pada Filipin, taufan dry kan. Kita jangka kan kita kena, tapi dia tak kena. Akhirnya dia pergi ke Filipin. Kan, daripada Filipin menyebabkan 300,000 rumah musnah di Filipin. Dan dia pergi ke Vietnam. Dia menghala ke perairan Vietnam. Kita menjangkakan mungkin lepas ni dia akan daripada Filipin ke Vietnam, mungkin dia pergi pada Semenanjung. Tak, dia pergi menghala ke Jepun, China dan dia hilang kat sana semalam. Benda tu di luar jangkaan semua. Kan? Macam mana, kita pun kata macam mana pula dia boleh naik ke atas. Sedangkan perubahan monsun ni dia akan turun ke bawah. Tapi dia boleh berlaku macam-macam lah. Itu ialah kuasa alam semula jadi yang sukar diramal. Kita tak adalah belajar tentang itu hidrologi. Tapi adalah kata sedikit, sebab tu kita panggil hidrolik dan hidrologi. Okey. So, problem 5.6. Ada tak ada semua ni? Cuba respon sikit. Dah. Okay, cik. Kami ada. Ada je. Okey. So, tak boleh nak ramal lah. Tak boleh nak salahkan siapa. Benda ada juga yang salahkan kerajaan, saya tengok. Siapa nama ni? Dia ni selalu bercakap. Ingat nama dia wartawan. Dia tak salahkan kerajaan, tapi macam dia salahkan kerajaan. Tak boleh sebenarnya. Sebab benda di luar kawalan kita. Alam semula jadi ni kita tak boleh nak kawal. Sebijak mana pun kita cuma boleh buat persediaan. Kan? Kita cuma boleh buat persediaan. Sama juga berlaku di Indonesia, di Selat Sunda, di Laut Flores, di Indonesia berlaku gegaran pada hari apa? Minggu lepas. 7.4 skala Richter. Kuat tu. Menyebabkan air-air pantai di sekitar Sulawesi dia jadi surut tu. Sebab bila gegaran berlaku, air masuk dalam tu. Menyebabkan air-air surut. Dijangkakan tsunami besar berlaku, tapi tak berlaku tsunami pun. Air tu tiba-tiba dia naik secara perlahan balik. Dia tak berlaku ledakan. So benda di luar kawalan, semua di luar kawalan. Sampai kau orang berlari-lari, awak tengok orang Indonesia berlari-lari nak selamatkan diri naik ke kawasan tinggi. Takut tsunami. Tapi tak berlaku pun. Banyak benda macam tu. Benda yang kita rasa mungkin berlaku. Tapi tak berlaku pun. Kadang-kadang benda yang kita tak jangka langsung berlaku. Pun berlaku. Macam di Selangor. Kita jangka di Kelantan, Terengganu, dah faham. Menyebabkan semua jentera bomba semua terarah ke sana. Bubuk dia orang, unit scuba dia orang, storm. Unit apa lagi? Banyak bomba punya unit komando dia kan. Pasukan elite dia, storm lagi apa lagi. Ada 2 pasukan. Semua ke sana. Dan berlaku di Kelang Baby, Lembah Kelang. Patah balik dia orang. So ambil masa lah kan.
jalan terputusnya. Dalam perjalanan tiba-tiba pula putus pula perhubungan. Jalan ke Genting. Kan? Putus kat situ. Tak boleh bantuan daripada sana, tak boleh nak datang. Paksa Kedah ikut Gerik. Banyaklah halangan-halangan. Kan? Paksa masuk pilah, jadi lambat. Ada yang masuk pilah dan sebagainya. Kan? Okey, kita sambung. Cerita pasal tak habis main. Okay, the depth of flow of water at the certain section of the rectangular channel of 4 meter. Okay, apa yang dikata ialah berkaitan dengan kedalaman aliran air. Kan? Di beberapa section ni keratan segi 4 saluran ni ialah di mana dia punya lebar dia 4 meter. Dia punya ketinggian dia 4 meter dan juga lebar dia 5 meter. So ayat dia bagi dalam bentuk ayat macam ni lah. Kan? Tapi kalau kita, pemahaman kita, tak kira lah memanglah aliran ni, kita tak kata semua mesti 4 meter. So ada certain part yang mana dia buat calculation ni untuk part yang tu lah. Kan? Ada certain part yang mana ketinggian dia punya nilai Y dia ialah 4 meter. Kan? 0.5 meter Y, 4 meter ni adalah lebar. Is 0.5 meter. Nak baca betul-betul ni, kalau awak tak baca betul-betul, macam saya lah baca sambil bercakap, memang akan silap lah biasanya kan. Kalau kita baca betul-betul, dia akan tulis is the depth of flow, the depth of flow rectangular channel is 0.5 meter. Kalau dia cakap macam tu, direct macam tu, kita boleh faham lah. Oh, maknanya Y dia 0.5 meter. Dan lebar dia ialah 4 meter. Kalau macam tu, senang. Ini kalau dia bagi the depth of flow of water at the certain section, tu yang menjadi kesilapan ni. Okay, so kesimpulannya kena baca betul-betul. Ambil ni situ lah. Kesimpulannya kena baca betul-betul lah. So Y dia ialah 0.5 meter. Dan B dia, lebar saluran dia ialah 4 meter. So, ini ialah gambaran channel tu lah. Bukan macam ni lah, maknanya bentuk dia yang sebenarnya, kalau kita nak lukis dia bukan macam ni lah. Bentuk dia ialah dia kurang macam ni lah bentuk dia. Macam ni bentuk dia. So, bentuk-bentuk ni, apa yang mempengaruhi bentuk ni sebenarnya? Ini adalah yang awak belajar tentang keratan rentas terbaik, chapter 4. Awak belajar tentang meaning kan? Dan juga meaning lah, awak belajar meaning. Inilah dia. Jadi, daripada formula tu maka wujudnya bentuk-bentuk ni. Berapa lebar dia, berapa dalam dia. Bukan suka-suka tu lah. Awak tengok longkang-longkang yang tepi berjalan. Itu bukan suka-suka buat tu. Itu direka bentuk. Termasuklah di taman tempat awak tinggal. Longkang di taman. Ada longkang yang cetek, ada yang dalam. Itu bukan suka-suka tu. Itu adalah hasil daripada reka bentuk. Yang mana mereka ni menggunakan formula Manning dan Chesy. Awak tak belajar Chesy, awak belajar Manning. Manning pun boleh lah. Kadar alir dia ialah 16 meter padu per second. Discharge per unit lebar, kadar alir per unit lebar Q ialah kadar alir bahagi dengan lebar dia lah. Q dia 16 bahagi dengan lebar dia 4 meter. So dapat 4 meter padu per second per lebar. Ataupun buku ni dia suka buat 4 meter persegi ya, per lebar. So biasa kita tak pakai unit ni lah, tapi tak apalah kan. Dia asyik pakai ni je, saya asyik nak ubah je. Pakai je lah. So formula yang, ada dua formula saya kata. Sama ada awak nak pilih formula yang mana. Kan. Gantung pada maklumat yang diberi lah. Kan. Okay. So daripada ayat yang diberi ini ialah Y ni ialah Y1.
Y ni ialah Y1 dan ada satu lagi ialah ini adalah Y1. Sebab apa dia pakai Y1? Sebab kalau baca daripada sini dia katakan bahawa ini adalah sebelum lompatan dan dia suruh awak dapatkan Y selepas lompatan. Ini kena highlight kan kenyataan ni ya. Find the depth of flow after the jump. Ini selepas lompatan Y2 yang kita nak cari. Yang ni dia Y2. Berapa kita nak cari nilai dia? Ialah nilai Y2. So kat sini yang dia bagi kita ni ialah Y1. So apabila kita nak ambil kat sini formula ni, kita nak pilih yang mana? Kita boleh pilih yang ni atau kita pilih yang ada dua formula kan. Saya kata pilih formula yang mana bergantung kepada nombor fruit yang diberi. Tapi nombor fruit tak diberi. Tetapi walaupun nombor fruit tak diberi, kita boleh dapat nombor fruit. Okay. So kalau awak tengok cara awak nak menjawab soalan ni, yang atas samalah sampai ke peringkat ni. So ada dua formula kan. Awak tengok dalam nota ni ada dua formula. Ni saya nak ajar cara menjawab soalan lah. Okay. Ada dua formula yang awak boleh pakai. Sama ada awak nak pakai Y2 per Y1 ke, Y1 per Y2 ke, Y2 per Y1. Saya kata pada awak bergantung pada nombor fruit. Nombor fruit ni pula bergantung kepada nilai yang diberi Y1. So nombor fruit 1. Kan? Sebab tu kalau awak nak tengok sini, ini dia formula dia. Sebab maklumat yang diberi ialah nombor Y1. Okey. Atau apa formula ni? Sebab dia tak bagi kita velocity, formula ni lah. Tapi ni jadi satu lah. Okey. Formula ni. So, formula ni yang awak pakai, kan? Dia akan jadi satu ni. Jadi nombor fruit ni, sini satu, Y ni Y1, Q ni Q lah kan? Q ni Q yang sama lah. Kan? Sebab assumption dia mengatakan dia adalah aliran yang seragam. Di mana nilai dia, Q dia adalah sama lah. Sebelum dan selepas lompatan dia, nilai Q dia sama. Itu adalah salah satu daripada assumption yang dibuat. So Q ni kita beranggapan sama je. Kan? Kita anggapan dia dalam 3 assumption ni, jangan lupa yang tadi saya sebut. Ini ya. The flow is uniform. Maknanya nilai Q dia tu sama lah kan. So yang ni, formula ni ialah formula yang sama lah. Kalau awak pakai formula ni pun sama. Kan? Cuma beza dia ambil copy tu lah. Ya. Sama. Jadi kita just masukkan nilai 1 lah kat situ. Okay. So daripada sini Y1 diberi. Q ni kita dah kira kat sini lah. 4 ni. G9881, so kita boleh dapatlah nilai nombor F1. Kita ambil dalam bentuk kuasa 2 juga sebab sini pun kuasa 2 dia pakai ya. Okey. So maka jadilah step yang ni. Kat sini. Okey. So formula ni awak tak pakai lah. Formula ni kita potong. Kita tak pakai formula ni. Tapi pada awalnya memang kita ada dua formula lah dan kita kena pilih salah satu. So kita pilih yang ni kan. Kita pilih yang ni. Okey. So apabila kita kira nombor fruit dalam bentuk kuasa 2, so kita dapat 13.049. Apabila kita dah dapat nilai ni, maka barulah pengiraan ni berlaku. Barulah pengiraan ni berlaku di mana Y2 per Y1. Y1 dia ialah 0.5. Ni dia 0.5 sama dengan 1/2 punca kuasa 1 tambah 8 kuasa 2 ni ya. Ni student kadang-kadang dia silap ni. Putus lagi ke?
Hello, cuba respon sikit. Ya Encik. Okey. Okey, so bila kita dapat, maka kita kira lah Y2. Ingat ni, tolak 1. Kat sini Lepas awak dah solve ni dalam ni, kalau tengok formula ni, awak dah solve dah dalam ni, barulah awak tolak 1. Bukan tolak 1 dulu baru solve formula dia macam ni kan. Lepas tu tolak 1 barulah bagi 2. Darab 0.5. So awak dapatlah Y2 2.316. So selepas lompatan saluran dia ni berubahlah. Lepas lompatan saluran dia pun berubah. Bentuk dia jadi macam ni lah, lebih kurang. Bentuk dia macam ni. Yang mana nilai Y2 dia jadi 2 meter. Dan Y2 dia dah jadi 2 meter. Dan B dia lebar saluran dia masih samalah kat sini, iaitu 4 meter. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada yang berikutnya. Problem 5.7. Okey, saya copy dulu. Kesian lah kalau kita tengok masa-masa banjir kan. Kalau awak tengok rumah dia orang habis kan. Berapa tu kos tu? Bukan murah tu. Peti sejuk. Kalau beli peti sejuk yang kecil pun harga dah 500-600 kan. Tengok peti sejuk pun terbalik. Mesin basuh saya pun tak tahu 500 tu. 500 tu yang baru kan. Yang branded lah 500. Itu pun dah 1000 lah. Belum lagi perabot tu semua, perabot jati okey lah kan. Kalau perabot bukan perabot jati. Teruk lah kalau tengok lah. Kesian tengok pada masa-masa banjir. Jadi sekarang ni tengah buat banyaklah pihak buat tabung. Awak tak payah derma, tak apa sebab awak student kan. Tapi macam saya kenalah, macam awak tak perlu lah kan. Awak pun bukannya kerja. Awak derma pun duit mak ayah awak. So bila awak kerja nanti awak kena tolonglah setakat yang mampu lah kan. Ada orang tu dia boleh pergi sana bagi bantuan kat sana. Ada setengah orang dia boleh salurkan duit kan. Kesian tengok. Okey, problem 5.7. Dia kata bahawa kedalaman aliran sama juga ayat dia, iaitu 0.3. Kedalaman dia ialah 0.3. Lebar dia ialah 2 meter. Okey. Kadar alir, discharge ni juga merujuk pada kadar alir. Kadar alir yang melalui channel ni ialah 1.5 meter padu per second, 1.5 meter cube per second. Dia suruh tentukan, okey, dia nak suruh kita tentukan lompatan. Okey, tinggian lompatan, iaitu kita kena dapatkan ketinggian dia lah dan juga kehilangan tenaga. Dia punya lompatan dan kehilangan tenaga. Itu yang dia nak suruh kita cari. Kalau awak tengok soalan dia sebenarnya BI dia ni, buku ni sebenarnya daripada India. Sebab tu saya cakap buku engineering, dia banyak, sekarang ni banyak daripada India. Sebab orang India sekarang ni dia rajin. So dia ada banyak menghasilkan buku-buku engineering. Sama juga video YouTube, semua banyak daripada India. Kan? Buku ni pun sama daripada India. Dan buku ni bagus sebenarnya. Ramai lecturer yang refer buku ni, saya ada buku ni. Okey. So dia suruh kita dapatkan ketinggian dan kehilangan tenaga semasa lompatan itu berlaku. Itu yang dia nak suruh kita kira.
Okey. So bila awak dapat jawapan ni, yang pertama sekali step dia sama juga, iaitu awak kena senaraikan apa maklumat yang diberi, iaitu lebar 2 meter, lebar 0.3 meter, kedalaman 0.3 meter, lebar 2 meter. Awak tengok soalan dia berbelit-belit. Saya pun salah. Dan kadar alih dia ialah 1.5. Okey, so awak stickkan. Daripada sini awak pun carilah kadar alih pendek lebar dia. So Q bahagi dengan B dapatlah 0.5 meter padu per second per lebar. Dan lepas tu, di sini hidrolik jam akan berlaku apabila kedalaman aliran upstream ni lebih kecil nilai dia, ataupun kita kata berlaku pada keadaan di mana berlaku ketika depth. Kan? Okey, so daripada sini maka kita pun dapatkanlah dia punya YC dia, iaitu Y ketika. Y ketika. Kita kena dapatkan Y ketika. So Y ketika ini adalah formula Y ketika. Tengok balik nota saya. Saya ada cerita pada awak macam mana awak nak cari, awak nak dapatkan Y, macam mana awak dapatkan Y ketika, betul tak? Benda ni saya dah tunjukkan pada awak. Gila. Okey. Ini bukan ni. Okey, ni Y ketika. Formula untuk Y ketika. Okay, ini adalah formula untuk Y di mana maksimum pada maksimum discharge. Y pada kadar alih maksimum. So formula-formula ni lah yang akan kita guna pakai. Okay. Okay. Ini adalah, kita tengok formula ni. Ini adalah kita mendapatkan Y. Tetapi kita nak dapatkan Y melalui luas pun boleh. Tapi itu bukan Y ketika, kena faham. Y ketika ialah apabila kita menggunakan formula ni, Y ketika. Iaitu Q kuasa 2 bahagi dengan G. So masukkan Q kuasa 2 bahagi dengan G, punca kuasa 3 kan dia. So dapatlah 0.3859. Ini ialah berlaku pada ketika. Okey. 0.38. Dan seterusnya, awak nak dapatkan dia punya energy loss dia, EL dia. Okey, energy loss. So bila awak dapat energy loss ni, awak kena tahu sama ada dia ketika atau tak ketika lah. Itu penting . Okey. So apabila awak dah dapat tadi, maka awak pun sama juga, awak kena pilih juga awak nak nombor fruit mana. Fruit 1 ke nombor fruit 2. Okey. So kat sini dia akan ambil nombor fruit 1 lah sebab nilai Y1 diberi. 0.3 tu ialah nombor Y1 sebelum lompatan. So formula ni lah yang awak pilih. Sebab nombor fruit 1. Okay. So nombor fruit, awak macam tadi juga, awak cari nombor fruit 1 dulu. So berapa jawapan dia barulah masuk formula ni. Ni macam step dia agak terbalik sikit lah. Tapi tak apalah kan. Okay, so nombor ni, maka awak akan masukkan dia kat sini lah. Masukkan kat sini. So kalau ikut step kita kira dululah. Bila dah dapat baru kita masukkan formula ni, maka kita dapatlah berapa nilai Y2. So apabila kita nak kira berapa depth of hydraulic jump, depth of jump, biasa disebut depth of jump, ialah YJ. Ini pun formula dalam nota saya bagi. YJ sama dengan Y2 tolak Y1, maka awak pun kira lah. Y2 dia adalah 0.4862 tolak dengan Y1 0.3 dalam soalan . So awak dapatlah 0.4862. Okey. Ini Y ketika.
find the height and loss of energy. Okay. Kalau dia suruh kita kira berapa ketinggian ketika, ini jawapan dia. Okay. Kalau dia suruh kita kira tinggi lompatan, itu awak kena faham. Find the height, dia kata. Kira ketinggian apa? Ketinggian ni, find the height ni, kalau saya lah kan, saya akan kata kira ketinggian ni semasa lompatan. YC jawapan dia. Saya akan ambil yang ni je. Kan? Dia kata tentukan hidrolik jam. Bila hidrolik jam berlaku, dia suruh kita tentukan ketinggian. Ini ketinggian hidrolik jam. Iaitu pada Y ketika. Ketinggian dia berlaku pada Y ketika. Macam mana nak buat kat awak? Okey, macam ni. Nak bagi awak faham. Dia dasar saluran, tak apa, saya ambil ni je. Nak bagi awak kena, sebab kita kena faham. Ambil gambar rajah ni. Kalau saya mengajar shop sendiri, awak tak faham, tak guna juga kan? Okey. So, dekat sini, Y ketika, Y2 dia kat sini. Ni Y2. Okey. 0.48 ni. Tinggi dia ni 0.48. Awak kat sini lah. Ni tinggi dia ni. Tinggi dia ialah 0.48. Y2. Y1 kita ialah ni dia 0.3, iaitu sebelum berlaku lompatan. Okey. Ni dia Y1 ialah sebelum berlaku lompatan. So ni Y1 kita. Dan ini adalah lompatan berlaku. Lompatan berlaku kat sini. Okey. Lompatan berlaku di sini ya. Kat sini berlaku lompatan. Okey ni. Ketinggian ni ialah tinggi lompatan. Okey. Itu ialah tinggi lompatan yang berlaku. Kat sini ya. Panah dia ni. Ketinggian lompatan berlaku, dia kata apabila berlaku ketika, betul tak? Pada Y ketika. Lompatan berlaku ialah pada Y ketika. Itu ayat dia. So, Y ketika dia ialah ini dia. Y ketika. Ini ya. Ini dia. Oh, silap dia bawah 3 kat sini sebenarnya. Tak apalah. So, dia nak suruh cari soalan sekarang ni ialah apa soalan yang dia nak suruh cari? Adakah kedalaman atau ketinggian? Itu awak kena tengok. Soalan ni nak suruh kira ketinggian ke kedalaman? Depth atau height? Kalau height, kalau dia suruh depth of ketika, ini dia jawapan dia. Kalau dia suruh height apa? Height untuk hidrolik jam. Ketinggian lompatan. Kalau soalan suruh kira ketinggian lompatan, dia bahasa Inggeris dia pening sikit. Kalau soalan part tak ada macam ni, dia direct je soalan. Dia tak ada nak pening-pening, pusing-pusing ni, and if so. Tak ada ni ayat macam ni ya. So kalau ada macam ni, kalau soalan ada macam ni, awak kena fahamlah istilah yang dipakai ni, dia suruh kira height. Height kan. Kalau awak tengok sini, ayat yang dipakai untuk Y ialah depth. Y ni merujuk pada depth. Okey. Kalau height, biasanya dia merujuk kepada ni dia. Merujuk kepada ni dia. Ini adalah
ketinggian lompatan. Okey, walaupun dia pakai Y juga. Tu kat situ pening sikit lah. Awak nanti kata ini adalah kedalaman lompatan. Tak, ketinggian lompatan. Dia sebenarnya disebut ketinggian lompatan. Ketinggian lompatan ni ialah perbezaan di antara sebelum dan selepas lompatan. Okey. Perbezaan inilah. Ni. Jarak dia sini ke paras atas tu lah. Jarak dia dari sini ke atas. So walaupun dia tulis ni depth of 100 jam, biasanya kita pakai sini ialah kita pakai depth of 100 jam tu lah. Kita panggil tinggi lompatan. Okey, bukan kedalaman lompatan. Kalau ada setengah buku pakai macam tu, ya, tak boleh buat apalah saya. Lepas tu awak kena faham juga tentang istilah-istilah yang diguna pakai. Dia boleh kadang-kadang tak tahulah kalau dia pakai depth juga. Tapi biasanya sebab tu kalau tengok dari tadi saya sebut ketinggian lompatan, bukan kedalaman lompatan. Sebab buku ni banyak kan, ada setengah buku macam buku ni dia tulis kedalaman lompatan. Sebab dia merujuk pada Y tu. Sebab Y ialah kedalaman. Okey, itu pun ulanglah pada buku tu. Takkan saya nak sangkal buku pula, sebab buku dia ialah yang tulis buku tu siapa kan. Okey. Faham tak faham? Tu saya syok sendiri bercakap. Cuba respon sikit, faham tak faham? Faham, Cik. Hello? Faham cik. Faham, terima kasih. Okey. Seterusnya 5.8. 5.8 ni ialah berkaitan dengan pintu air di mana kadar alir dia water into the horizon regulated channel with the velocity and depth of flow. Okey. Dia menceritakan tentang ada sebuah pintu air. Kalau pintu ni awak jangan bayangkan pintu tu mesti dia duduk dalam air macam tu. Tak. Dia ada setengah dia. Dia ada banyak jenis tapi jenis yang ini ialah jenis yang kalau orang faham, awak tengok dekat tasi Cini. Dekat tasi Cini. Dia panggil, bukan dia panggil pintu air, dia panggil navigation. Navigation lock gate. Kunci kunci pintu air pelayaran. Dia panggil pintu air pelayaran. Navigation lock gate. Itu istilah dipanggil navigation lock gate. Kalau awak kerja esok dengan Jabatan Parit Saliran, awak akan jumpalah kan terminal. Dia sebenarnya dia macam ni. Tak ada lah sini. Ada apa. Rupa dia macam ni Kalau saya lukis dia, rupa dia. Okey, kalau bisa kata ini adalah dasar. Okey, dasar saliran. Okey. Rupa dia adalah macam benteng tu. Dia macam benteng. Okey, dia macam benteng. So ini yang real lah ni, saya lukis ni real. Saya bukan nak lukis yang berlaku ni, tak. Ni yang real punya. Dia kadang-kadang kat sini dia agak dalam lah. Kan? Dia akan, pintu dia kat sini. Dia akan buka. Dia akan buka kat sini Dia boleh, dia ada pintu dia lah. Okay. Saya kalau lukis gambar rajah, ini biasanya cetik sikit lah. Ini navigation lock gate disebut. Biasanya dekat area tasik atau sungai-sungai yang ada lah kan. Jadi kegunaan dia adalah untuk pertanian. Kalau lukis gambar rajah 3D, bentuk dia macam ni tau. Kalau lukis pandangan depan dia, bentuk dia tembok macam ni. Okay. So dia ada pintu dia lah. Ni pintu dia. Macam ni rupa pintu dia. So dia ada banyak lah pintu. Kan. Mungkin ada 2 atau 3 pintu. Kan. Itulah. Mungkin ada 3. Dia bergantung pada saiz lebar itulah channel lah. Okay. So pintu dia bentuk dia macam ni. Macam istana zaman dulu kan.
Ni tak ada ni. Ni. Okey. Tak ada ni. Ni tak ada. Dia macam ni bentuk dia. Okey. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Navigation log gate. Dan ini pun orang kampung dulu dia komplain lah. Susah dia nak seberang ni kan. Kecil sangat, sampan boleh lalu dia kata kan. Kalau book besar sikit dah tak boleh lalu dah. So ni dia boleh open dan close ni. Boleh angkat naik ke atas ke bawah. Kan. Ni. Benda ni dia boleh naik ke atas ke bawah lah. Kan. Okey. Mana pula tak keluar pula. Masalah tu. Tak keluar pula lantak dia. Tapi dia boleh naik ke atas ke bawah lah. Padam dia lah. Kan. Padam dia. Bentuk dia macam tu lah. So okey. So inilah bentuk dia. So ini adalah aliran. So aliran kat sini. So dia aliran ni daripada sini ke sini lah. Okey. So apabila aliran ni kuat, apabila aliran ni kuat, so dia berlaku lompatan. Dia berlaku lompatan. Ni cerita dia sekarang ni. Yang ni dia berlaku lompatan. Di mana pintu ni dia punya velocity dia dekat area pintu tu iaitu 10 meter second dan dia punya depth of flow dia ialah 1 meter. Kat sini lah 1 meter. Kan. So dia berlaku lompatan dia jadi lagi tinggi lah kan. Macam ni bentuk dia akan jadi macam tu. Kemungkinan dia berlaku lompatan kat sini lah. Itu kisah dia. Ni lah bentuk dia macam ni. Dia macam yang kita belajar sempak-sempak tu. Itu kalau dekat awak belajar navigation log gate lah. Kalau yang real ni kita sebut navigation log gate. Pintu air pelayaran. So orang boleh lalu lah. Nama dia pelayaran. Pintu air ni sebab dia nak menakung air. Mungkin sebab air tu nak dibawa, nak dia tahan untuk ke kawasan pertanian. Delta dan sebagainya. Dulu orang kampung komplain ni. Pasal benda ni Kata susah nak seberang lah apa semua kan. Satu lagi menyebabkan dia kata sini tak ada ikan, sini ada ikan. Macam-macam lah komplain orang kampung. Okey. So soalan ni dia suruh kita cari, tentukan kedalaman aliran selepas lompatan. Depth of flow after the jump and consequence loss in total heat. Dan dia suruh kita dapatkan kilangan lah. Kilangan turus lah. Okey. So diberi velocity ni bukan volume ni. Velocity ialah 10 meter second. Y1 ialah 1 meter. So Y1 lompatan berlaku kat sini lah. Saya nak lukis lompatan tak reti je. Tapi awak kena imagine lah lompatan ni berlaku kat sini. So Y1 yang kita nak kira V1 Y1 dia. Ini dia. Y1 iaitu dekat sini lah 1 meter. Apabila berlaku lompatan, air makin tinggi saya kawan. Ini sebab saya nak lukis yang navigation punya logik. Tapi kalau ikutkan lepas lompatan, dia akan air tu jadi lebih tinggi. Sebab apa air lebih tinggi? Lepas lompatan. Sebabnya, kan, ialah air kan dia naik ke atas kan. Jadi naik ke atas macam ni. Sebab ada benda alah ni. Ada alih yang sama. Dia langgar mesti dia akan naik. Betul tak? Logik dia lah. Lepas tu baru dia naik tinggi. Lepas tu baru dia turun balik kan. So masa naik tinggi ni lah berlakunya lompatan. Ni dia. Dia naik tinggi dan dia akan turun balik ni. Bukan kata terus jadi tinggi sampai bila-bila. Mana ada. Dia gelora kan. Dia akan turun balik. Macam awak bawa pergi kaji makmal lah. Okay. So V ni ialah V yang berlaku kat sini. Laju yang berlaku sebelum lompatan.
10 meter second ni agak laju lah. So, lepas tu kita kira discharge per unit lebar. Discharge per unit lebar ialah Q. Q sama dengan AB. Itu formula yang kita pakai. Kan? Sama dengan AB. A itu ialah, kalau pakai tengok formula ni, V ni ialah laju, A ni luas. Tengok dia pakai Y. Ini juga formula kadar alif unit lebar. Selain daripada Q besar bahagi dengan lebar, formula ni juga boleh diguna pakai. Sama saja. Okey. Formula ni pun boleh. Boleh diguna pakai juga. Okey. Sekejap saya tengok. Ada tak formula ni saya bagi? Ada. So kena ingatlah formula dia. Formula ni pun rasa macam ada formula ni. Ada ni kan, ada nota. So boleh juga pakai formula ni. Sama je. Sebab Q ni apabila dia bahagi je dengan lebar, A juga akan dibagi dengan lebar. V ni sebenarnya juga perlu dibagi dengan lebar. Kalau ikutkan lah. Kan? Semua bahagi dengan lebar. So, apabila bahagi dengan lebar, itu yang dia dapat V ni. Dan juga Y1, darab dengan Y1. Okay, dia macam mana nak cakap kat bawah? Dia sebenarnya adalah formula terbitan ni sebenarnya. Bagi awak fahamlah sikit ya. Sebenarnya walaupun awak tak terlibat pun dengan formula terbitan. Okey. Dia asal dia A darab dengan, saya buat B dulu lah. Asal dia ialah V darab dengan A. Betul tak? Saya cakap tadi, dia kena bahagi, semua bahagi dengan lebar. Kata. Bahagi dengan lebar dia lah. B. Kan? Unit lebar kan, bagi B. Yang ni dah saya cakap awak, yang ni pun bahagi dengan B jugalah. Dia bahagi juga dengan B. Okey. Ni formula asal dia lah. Kan? Kalau bahagi dengan B, bahagi dengan B semua. So, dekat sini, Q bahagi B ni betul lah. Kadar alif unit lebar lah. Q kecil. Kan? Q kecil. So, V tu kekal dengan V. Kan? A disebabkan dia adalah rectangular. Formula rectangular kita bincang. V darab dengan Y. Betul tak? Y lah. Y1 lah kan. Atau Y2. Ni Y1 sebab ni kita sebelum lompatan. So, yang ni juga sebenarnya dia bahagi dengan B. Sebab kita belum bahagi dia lagi. Dia jadi macam ni kan. So, apa yang berlaku kat sini ialah apabila B ni dipotong. B ni dipotong. Kita boleh potong lah kan. Sebab dia darab-darab bukan tambah lah. Dia darab. So, bila potong je, maka formula dia akan jadi Q sama dengan V darab dengan Y. V darab dengan Y. So, ini formula, salah satu formula lah. So, formula ni ialah formula terbitan dia. Dan dia ada banyak lah formula sebenarnya. Formula terbitan, dia boleh terbit macam-macam. Kan? Dia asal dia daripada Q sama dengan V darab A. Atau Q sama dengan EB lah. Kan? Okey. So, kita dapatlah kadar alif unit lebar dia. Maka, macam yang saya cakap tadi, kita kena pilih nak pakai yang mana. Iaitu kita kena pakai satu lah. Sebab Y1 diberi, kita boleh dapat nombor float dia. So, nombor float 10.1937. Nombor float ni dia tak ada unit sebab dia nombor. Dia tak ada unit. Dia bukan satu nilai, dia hanya satu nombor saja.
Okey, apabila awak dapat sini dan kalau soalan tanya awak lompatan jenis apa, awak kena kira lah nombor float ni berapa. Kan? Awak kena kira lah. Okey, betul. Pada tanya jenis lompatan kan? So, awak kena kira macam nak kira dia. Iaitu awak kena punca kuasakan 10.1937 dan awak kena punca kuasa 2 kan dia. Okey, so kita akan dapat 3.19, kita ambil 3 tik puluhan lah, 3.193. So kat sini 3.193. Okey, 3.193 nombor dia. So 3.193 ni apa benda? Okey, kena tengok type of jam. Dan awak akan rujuklah type of jam. Okey, so dia duduk kat sini. Maka dia ni adalah okey, pada 3 dia bukanlah satu lompatan yang kuat lah. Okay. So awak pun buatlah kat sini. Ini pun awak akan dapat kalau ditanya. Okey, maka berlakulah lompatan. Jadi ada student pun tanya juga kan, habis tu kalaulah kita dah kira nanti Y2 berapa kan, so kita guna formula tadi, macam mana, adakah nak kira pula FE2 ni? Tengok lompatan yang lain, sebenarnya tak. Ini satu contoh saya tunjuk awak, tapi tak adalah dia tanya kat sini, dia bukan tanya kat sini. Apabila awak dah selesaikan dia kan, formula yang asal yang dipakai, formula asal yang dipakai, kalau awak tengok kat sini, lompatan ni, formula lompatan. Ni dia. Wah. Ni dia. Bukan. Ni dia. Barulah masa tu kita boleh tahu dia lompatan dia tu jenis apa. Maknanya keseluruhan rata rentas. Keseluruhan section. Bukan keseluruhan rata rentas. Rata rentas tapi keseluruhan section dia. Baru kita tahu lompatan tu jenis apa. Ada soalan dia tu. Okey. 5.8. Seterusnya 5.9. Ini adalah contoh yang last sekali. 5.9. Biasalah dia belajar ni, chapter last ni dia makin susah. Kan? Okey, ini sama juga berkaitan dengan pintu juga. Kan? Ini bukan pintu air yang kita belajar tengah-tengah laut ada lubang dia, bukan. Itu pintu air juga. Kan? Itu biasanya awak belajar Harrison Force kan. Awak akan belajar yang jenis begitu. Yang ni tak, yang ni lebih kepada navigation logic. Okey, navigation logic. Okey, so tengok soalan dia. Sama rectangular channel dengan laju dia ialah 6 meter second dan kedalaman aliran dia ialah 0.4 meter. Lebar saluran ialah 8 meter. Dia suruh kita tentukan apabila hari jam berlaku ni, dia suruh kita tentukan ketinggian. Ini ketinggian ni ialah merujuk kepada YJ. Sebab dia sebut sini height dan juga hilangan tenaga aliran dan juga dia suruh kita tentukan hilangan kuasa. Dia ada 3 benda yang kita nak kena kira kat sini, iaitu yang pertama ketinggian, yang kedua ialah hilangan tenaga dan yang ketiga ialah hilangan kuasa.
Tenaga dan kuasa tu tak sama lah. Tenaga ni kerja lah kalau belajar dulu. Okey. Semasa lompatan lah. Ini semua cerita semasa lompatan. Ini cerita selepas lompatan. Ini cerita semasa lompatan. Dia tak cerita selepas lompatan. Yang ni sebelum, yang ni semasa. Selepas tak cerita. Okey, so kita senaraikan soal apa maklumat yang diberi dan kita kirakan berapa nilai kadar alih penyet lebar dia. Okey. So just masukkan dan awak dapatlah B darab dengan Y1 darab dengan B. So B ni dia potong macam saya buat tadi. B darab dengan Y. So V dia 6, Y dia 0.4. Okay, sebab dia tak bagi kita kadar alih kat sini. Kalau dia bagi kadar alih, itu cerita lain lah. Kadar alih diberi, awak just terus bahagi dengan lebar. Okay, so nombor fruit. Sebelum lompatan, upstream, downstream, ini upstream sebelum lompatan. Nombor fruit dia ialah V1 bahagi dengan GY1. V1 ni ialah halaju sebelum lompatan dan Y1 ialah kedalaman sebelum lompatan 0.4. So dapat 3.0289 nombor fruit dia. Okey. Dan seterusnya sebab ini ialah kita nak kira dia punya ketinggian lompatan. Okey. So bila awak nak kira ketinggian lompatan, sama juga awak nak pakai yang mana bergantung pada nombor fruit yang awak ada lah. Kalau F1, so awak ambil lah formula yang Y2 ke atas ni. Yang mana dalamnya ada F1, FI1. So bila awak dah masukkan nilai dia, awak dapati bahawa ketinggian lompat selepas lompatan ialah 1.525. Maknanya dia lebih dalam lah kan. Sebab kalau tengok kes tu, lompatan berlaku menyebabkan kedalaman air tu meningkat lah disebabkan oleh air bergelora tadi. So daripada 0.4 jadi 1.5 meter. So akan kira berapa Y jam dia, dia punya tinggi lompatan. Maka awak dapatlah tinggi lompatan dia ialah 1.125, iaitu yang dia tanya soalan pertama. Dan juga kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga berlaku semasa lompatan. Okey, kehilangan tenaga berlaku semasa lompatan. Soalan final dia suka tanya macam ni lah. Kan? Tapi tak silap saya soalan final yang soalan 4 ni dia tak tanya tentang ni. Dia tanya tentang aliran tadi. Aliran kritikal. Itu soalan dia tanya tentang aliran kritikal. Okay, iaitu dalam kritikal tu lah berlakunya lompatan. Okay, so formula dia, ini kita dah bincang formula. YJ dia ialah 1.125 dan bahagi dengan 4 darab Y1 Y2. So awak dapatlah energy loss dia ialah 0.8535 meter. Okay. So tenaga dia hilang sebanyak 0.835 meter per kilogram. Atau biasa kita just pakai meter saja. Okay, kita just pakai meter. Kilogram per kilogram ni kita tak pakai. Okey, dan soalan terakhir ialah kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa formula sama, tetapi kenapa perlu bahagi dengan 1000 ni? Sedangkan soalan kita bincang tadi tak bahagi. Sebab yang tu dalam unit watt. Okey, yang ni dalam unit kilowatt. Patutnya tak perlulah bagi 1000, tapi nak bahagi juga tak apa, boleh juga. Tapi ingatlah kalau bahagi 1000, jawapan dia ialah kilowatt. Okey. So, just masukkan rho 1000 lah air, G 9881, Q ialah 19.2, Q 19.2. Oh, Q tak diberi ya. Dan HL ni nilai dia. So Q tak diberi, awak kena kira dululah Q. Q ialah V darab Y darab B. Y darab B ni A. Q sama dengan V darab A juga sebenarnya. So dia buat macam ni ya. V ni ialah halaju sebelum lompatan. Dia ambil kira halaju sebelum lompatan lah. Darab dengan Y.
ketinggian sebelum lompatan, jarak dengan B, lebar saluran dia, iaitu 8 meter. So, dapatlah nilai Q. Sebab Q tu tak berubah. Cerita Q ni tak berubah. Okay. So, samalah juga kalau awak kira Q selepas lompatan pun sama. Cuma kita tak tahu V2 dia berapa. Kita kena kira lah kalau awak nak kira Y2, awak nak ambil Y2, 1.525 saya kata kat sini. So, V ni ialah awak kena kira V2 juga. So, kalau awak ada maklumat tu, awak kena kira lah kat sini lah. Q sama AV. Kan? So, awak bolehlah pakai V2. Tapi kalau tak ada, awak tak nak kira, awak just ambil V1, Y pun Y1. Sebab kadar alih sebelum dan selepas lompatan adalah sama. Kan? Dia dari segi istilah dia, okey. Uniform flow V1 sama dengan V2. Uniform flow. Dari segi istilah dia, saya cakap ni, V1, V2 ni sama. Uniform flow. Okey. Kalau bukan uniform flow, maka dia tak samalah. V1, V2 tu tak sama. Kan? Dalam non-uniform flow. Kan? Ada setengah pakai sebut sebagai ununiform ke, tak kira lah sebutan awak apa pun. Maknanya dia merujuk pada hal laju yang tak sama. Sebab tu saya kata kalau awak nak kira, kalau awak nak kira, awak kena kira V2 dia juga. Awak tak boleh nak assume V2 juga, dia juga adalah sama. Tak boleh. Untuk kes yang non-uniform flow ni, V2 dia adalah dengan V1 dia adalah tidak sama. Tetapi Q dia sama. Saya sebut tadi kita beranggapan dan salah satu assumption kita mengatakan bahawa kadar alih dia tidak berubah. Disebabkan apa? Sebab dia tidak berlaku apa-apa kehilangan. Okey, dia punya discharge dia tidak berubah. So apabila awak dah dapat Q, maka Q ni akan dimasukkan ke dalam Q ni lah. Dan awak dapat berapa dia punya power loss. Okey, kehilangan kuasa yang berlaku semasa lompatan itu berlaku. Dalam unit kilowatt sebab dia bahagi 1000. Kalau saya tak suka sangat ni bahagi 1000 ni. Sebab dia dah tak sama dengan formula asal. Okey, so itu saja kuliah kita. Maka habislah kita chapter 5. Habislah semuanya. Ya, ada satu lagi. Ada satu lagi contoh lah. Satu lagi contoh ni kita bincang pada hari Khamis nanti lah. Okey. Ni tengok ni, ada strong jump. Ini kita bincang hari Khamis. 3.40. Kita nak bincang sekarang. Boleh lagi awak? Hari Ada Khamis lagi lah. ni? Cuba. Ada lagi tak ada? Cuba respon. Ada je. Ada okey. Takut lain tak bagus. Lepas tu saya nak cerita kat awak saya ada cerita kepada awak tadi tentang ramalan kan. Ramalan ni benda yang tentang kita boleh ramal ni banyak ramalan kan. Saya ramal berapa orang gagal, itu boleh lah. Sebabnya gagal lulus tu bidang kuasa saya. Saya boleh nak ramal awak kan. Tapi tentang alam semula jadi ni dia adalah sesuatu yang kita tak boleh nak ramal dia secara tepat. Sebenarnya. Kan. Ada viral baru ni tentang ramalan mengatakan 26 hingga 28 kan. Ada akan berlaku lagi ribut yang kuat. Yang bau hujan. Tapi dinafikan oleh pihak Jabatan Meteorologi, nafikan benda tu. Tapi ramalan tu kalau baca dia dibuat oleh seorang profesor daripada universiti di dalam negara. Profesor ni bidang dia bukan civil engineering macam saya. Dia memang bidang meteorologi. Bidang kaji cuaca. Kan? Ramalan ni. Kita tak tahulah. Tapi kita kena siap sedia lah kan. Bukan nak bersiap sedia untuk panik. Nak gali lubang dalam lubang. Bukan macam tu. Siap sedia dari segi mental kita kan. Kita kena siap sedia lah. Tapi dia hanya sekadar ramalan. Kebanyakan ramalan memang out lah kan. Biasa berlaku yang tak diramal. Sebab tu kita ni sebagai orang Islam, kita diminta untuk sentiasa bersedia sebenarnya. Kan?
Bukan nak tunggu orang ramai baru nak bersedia, taklah. Okey. Okey, channel saluran berbentuk segi empat juga dengan lebar 3 meter. Dia bagi manning pula kat sini ya, manning. Manning boleh pakai sebab ni cerita pipe ni. Dan slope 0.0005 dengan kadar alih 5.6 meter padu per second. Dan saluran ni dia ada pintu dia lah kan. Dan berlakulah lompatan hidro beberapa meter. Selepas lompatan tu downstream ni downstream. Kedalaman selepas lompatan tadi, selepas lompatan dia akan kembali pada kedalaman yang normal. Biasalah kan, biasa normal berlaku lompatan dan dia akan berlaku kedalaman yang normal balik. Itu benda biasalah. Okey. Awak tengok depth of flow before the jump. Dia suruh awak tentukan kedalaman aliran sebelum lompatan. Itu soalan yang pertama yang dia tanya kita. Panjang je. Okey. Ini solution dia. Saya copy je lah. Okey. Okey, ini solution dia. Muatlah pula. Okey. Yang kita nak cari ialah awak tengok sini dia pakai Y0. Boleh juga Y1 pun boleh, tu saya kata benda ni sebenarnya tak kisah. Awak nak pakai dia Y0 ke apa ke tak kisah sebenarnya kan. Ini ialah permukaan dia yang mana kali manning dia 0.025 dan juga dia punya kecurunan dia ni ialah 0.05. Jadi air ni mengalir kat sini lah. Dia mengalir kat sini. Dan ada sepak lah. Ini upstream, downstream dia panggil. Dan dia ada sepak. Dan dia langgar sepak ni lah. Kan? Okey. Kadar alih dia ialah 5.6 meter padu per second. Lebar 3 meter diberi. Ini semua nilai-nilai yang diberi. Okey. Dia suruh kita depth of flow before the jump. Sebelum lompatan Jadi Y0 lah sebelum lompatan. Dia pakai Y0, Y1 boleh juga. Tak kisah mana-mana pun. Depth of flow before the jump. So mula-mula dia kira discharge per unit lebar. Q dia ialah 5.6 bahagi dengan lebar 3 meter. Q ni bahagi dengan lebar dapatlah kadar alih per unit lebar. Okey. So seterusnya dia masukkan dalam formula manning sebab dia nak dapatkan nilai Y0. Okey, dia dapatkan nilai Y0. Okey. So bila dia masuk formula manning, ini formula manning ada dua formula kan yang awak belajar. Sama je sebenarnya sebab dia pindah-pindah je. Okey. So area dia A 3 darab Y0, 3 Y0, parameter basah dia P. P dia ialah 2 Y0 tambah 3. Okey. Y0 ni 2 kan, satu sini 1, jadi 2 Y0 tambah dengan 3. Okey. Sebab apa penting? Sebab arc. Arc ni apa? Arc ni ialah mean hidrolik. Okey. N ni ialah kali manning. So dia masukkan dalam formula manning ni, masuk sini. A 3 Y0 darab dengan arc ni. Arc ialah A bahagi P, 3 Y0 bahagi P, 2 Y0 tambah 3, kuasa 2 per 3 sama dengan N kali manning 0.025 diberi darab dengan Q, Q diberi 5.6 bahagi dengan punca kuasa S0 ni ialah slope impact 0.005. So awak masuk dalam formula ni kan, dan awak jadikan dia dalam bentuk Y0, gunakan kalkulator saintifik dan awak dapatlah Y0 2.23. Yang saya ajar awak shift soft. Dia banyak kegunaan dia. Kalau awak
Kan? Kalau awak jenis yang apa ni, tak nak guna juga, nak try and error, tu suka hati awak lah. Okay, saya tak boleh nak tunjuk macam mana, awak try lah, tekan-tekan. Masuk formula pakai Y lah. Sama dengan 6.261 ataupun awak tolak 6.241 equal to 0 boleh juga. Ada calculator tak boleh detect kalau sama dengan 6.261 tak boleh, dia kena sama dengan kosong. Ada calculator yang macam tu. Ada juga So dalam sebutan tu awak dapatkan berapa Y naught. Cara yang paling simple lah. So dapatlah 2.23 meter depth of flow before the jump. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah loss of energy of water. Ini tak kira. Oh, so dia kira dulu nilai Y1 dia. Okey, tak apa. Oh, dia macam ni . Dia cerita dia macam ni. Dia cerita dia, saya silap, sorry . Dia cerita dia ialah dia macam ni . Dia biasalah lecturer kadang-kadang duk fikir pasal bencana kan, dia silap juga kadang-kadang. Dia cerita dia macam ni. Kalau saya ambil lukisan lompatan ni berlaku, yang saya cakap tadi maknanya dia mula-mula aliran ni, saya ada beritahu awak tadi kan, aliran ni okey, kalaulah macam kes berlaku lompatan ini kalaulah berlaku macam awak buat dalam amal kan, awak buat dalam amal, dia ada satu halangan, dia pintu pelayaran dia bentuk macam ni, dia buka daripada bawah macam ni. So dia akan berlaku ketika kat sini kan, dan berlaku lompatan dan sebagainya. Normal depth ni, yang disebut sebagai normal depth ni, berlaku kat sini. Dia sama dengan yang awak buat dalam kajian amal lah, macam ni lah. Dan akhirnya dia pun akan kembali ke normal depth balik lah. Ni cerita dia kan. So normal depth ni, ini yang disebut sebagai Y0 dia. Iaitu sebelum dia langgar dengan pintu. Macam ni lah. Ini adalah Y kosong. Macam dalam uji kaji makmal yang awak jalankan. Macam ni kan. Kalau awak masih ingat. Okey. Okey. So ini adalah Y0 yang dia pakai ni lah. Y0 ni. Ini dia. Itu dia. Dan ni adalah ni. Dalaman ni. So bila kita dah dapat, dan dia kata selepas lompatan berlaku, dia kembali ke bentuk asal dia, Y0 ni. Kembali ke bentuk asal dia. Itu yang jadi kat sini. Jadi macam ni. Bila selepas lompatan berlaku, dia akan kembali ke bentuk asal dia. Ni jadi macam ni. Ni dia kembali semula. Selepas iaitu Y2 dia. Okey. So yang ni tak boleh baca formula. So sebab tu dalam formula ni, ini ialah formula nombor Froude lah. Iaitu formula yang ni. Formula ni bukan. Okey, formula ni Okey. Sama. Tulis sini pun. Okey, formula ni Tapi FA2 lah dia pakai. Okey, so bila dapat formula, dia dapatlah FA2 dia ialah 0.19. Di mana harga jam tadi dia kembali kepada bentuk normal lah. Selepas lebih kurang daripada 1 subcritical flow dia panggil ni
lepas daripada lebih rendah daripada 1 ni adalah kembali kepada bentuk normal. Okey. So, dekat sini sebelum lompatan ni sebenarnya dia merujuk kepada superketika. Superketika baru dia berlaku lompatan kan. So, apabila dia merujuk kepada sini, ni yang kita kira Y1 ni. Apabila kita masuk nombor float 2. So, kita dapatlah Y1 dia. So, yang ni ialah depth of flow before the jump ni merujuk pada Y1 iaitu sebelum pelanggaran ni berlaku lah Y1. Okey, seterusnya. Tinggal berapa minit lagi. Okey lagi ke awak ni? Hello? Okey Encik. Okey ya. Okey lah. Kalau awak dah tak larat beritahulah. Kita stop lah. Kita tak boleh nak paksa-paksa awak. Nanti kan awak jam pula awak. Ini ke contoh dia. Dia bukanlah. Salin pula. Ini contoh dia. Okey. So, dia kira Y1 dan seterusnya kita kira kehilangan tenaga. Okey. So, kehilangan tenaga ni ialah energy loss dia, formula dia. Y jump ni iaitu Y2 tolak Y1 lah. Daripada pengiraan tadi, kita dapat dia berapa. Dan kita masukkan kat sini. Y2 dan Y1 pun kita dah dapat. So, kita dapat energy loss dia ialah 7.635 meter. Dan seterusnya, awak nak kira pula power loss. Okey, power loss ialah formula dia sama macam tadi. Awak pergi tanya, ini apa benda pula ni? Ini ialah rho G, Q rho G EL. Kalau awak tengok samaan yang rho G, Q, rho G EL ni kan. Rho G ni ialah sigma. Rho G ni ialah sigma. Kalau awak belajar, mungkin Cik Wan dah ajar semasa fluid mekanik itu kan. Sigma ni ialah rho G. Itu yang dapat 9810 ni ialah 9.81 darat 1000. So dapat nilai ni lah. Q diberi dan darat dengan EL ni yang kita kira ni 7.636. So kita dapat dalam unit watt, bagi 1000 untuk dapatkan dalam unit kilowatt. Okay. Type of jump. Sebenarnya soalan dia tanya tentang jenis lompatan. Awak tengok jenis lompatan yang dia kira ialah dia kira merujuk pada FR1. Sebab apabila dia langgar je sempak tu, maka berlakulah subketika kat situ dan dia akan pergi pada kritikal tu tak? Semasa tu berlaku lompatan. Disebabkan oleh FR ni, satu ni, sebelum lompatan. Sebelum lompatan tu menyebabkan berlaku lompatan lah, sebab tu dia kira FR1. Dia masuk keadaan alih kan, dan dia akan masukkan nilai dia lah. Dan nilai dia ialah, saya silap ni, ini bukan 2 ni. Ini ni 1 ni ya. Silap ni. Okey, saya buang. 1 sini ya. So, bila dia masuk, maka dapat 12.02. Lebih besar daripada 9, dia adalah strong jump. Kalau awak boleh jawab dan keluarkan ayat ni, strong jump ni pun awak akan dapat markah juga. Sebab dia tanya type of jump. Okey, so itu saja kuliah kita untuk hari ni. Tinggal 4 minit saja lagi. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita end live? Ada tak? Ada Encik. Tak ada? Agak rasa tak ada. Ha? Saya nak tanya. Okey. Tarikh final dah tahu ke bila? PLT tu. Oh, tarikh PAP dah tahu? Dah dapat jadual kan? Bila cik?